Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur keperhatian dapat kita kumpul lagi, InsyaAllah meneruskan kelas pengajian kita berkenaan tafsir maudhu'i wa surah Al-Quran. Yang kita tu masih lagi dalam potongan yang ketiga bagi bahagian isi pertama surah Al-Baqarah, itu berkenaan dengan dakwah Ibrahim AS dan penafian berkaitan Bani Israel dengan dakwah Ibrahim, menjelaskan bahawa Ibrahim AS tidak ada kaitan dengan apa yang mereka dakwa. Dan bahkan pembincang kita itu sampai itu kepada ayat 160 38 eh 38 60 138 itu apa, potongan kita adalah ayat yang kita punya potongan adalah daripada 124 sampai 141. Mana satu dan lebih kan. Jadi hari itu kita akhir kita bincangkan adalah berkenaan dengan firman Allah Ta'ala, sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu abidun. Celupan Allah Ta'ala, dan siapakah lebih baik celupan Allah Ta'ala, dan apa celupan berbanding dengan Allah Ta'ala dan kami kepadanya sebagai hamba. Dan kita kata celupan itu adalah Islam atau syariat atau akidah, kerana apa, pasal awal daripada ayat tersebut orang-orang Yahudi dan Nasrani apa mereka mengatakan qalu kunu hudan aw nasara tahtadu, jadilah kalian Yahudi atau Nasrani kalian dapat petunjuk. Jadi lepas tu Allah Ta'ala kata sebenarnya yang betulnya bukan jadi apa yang celupan yang mereka ataupun identiti atau brand yang mereka inginkan, tapi apa yang Allah Ta'ala tetapkan, macam apa nama Islam, Muslim itu sebagai apa, sebagai brand, itu adalah yang terbaik. Ada lebih baik dari itu dari segi celupan ataupun apa peletakan daripada apa penerimaan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, ini sambung A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna wa lakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Qul, katakan hai Muhammad, atuhajjunana. Tu adakah? Ini soalan macam alam tarakai, alam nashrah tu. Dia tu disambung maksud hal. Dia cuma kadang-kadang dalam Quran Karim datang dengan afa, alam, alaisa. Dia tidak datang dalam satu bentuk. Kadang-kadang dia datang bentuk saja. Kadang anta fa'alta, adakah engkau. Jadi dia boleh duduk depan apa saja. Boleh duduk depan kata nama, boleh kata kerja, boleh cantum dengan alaisa, alam, ahum, kan. Jadi tidak ada apa semestinya apa dengan satu bentuk. Cuma kebiasaannya apa, bila persoalan dengan ni, dia lebih mendatangkan dengan kita dah tahu dah jawapan, cuma tanya apa macam nak clarification orang tersebut supaya mengiyakan, ataupun kita macam pelik dengan dia menyatakan sebaliknya. Berbeza dengan hal, macam bila kita hal akalta, biasanya dia akan maksud awak dah makan belum, memang kita nak tahu sungguh dah makan belum. Hal akalta beza kan dengan alam takul, engkau makan ke? Ada beza, bukan kau makan ke, dengan tu kan, adakah tidak kau makan tu, dia berbeza pengertian. Macam kalau kita hal ni lebih pada pengertian biasa untuk soalan yang kita tak tahu, tapi kalau hal ni kita nakkan dia clarify. Jadi Allah tak nyatakan qul, kata Muhammad, tuhajjunana, adakah tuhajjunana daripada haja, yuhaju, menghujah haja yuhaju, tuhaju engkau menghujah, kamu menghujah, hujung tu kami, fillah tentang Allah, mengenai Allah.
bukan dalam Allah. Fi ni boleh maksud pada, boleh maksud mengenai, boleh maksud dalam, betul, dia boleh maksud dalam. Tapi kita tengok ayat lah, tentang Allah, mengenai Allah. Okay. Ayat konteks ayat. Jangan terus kata dalam je. Adakah kamu hujah kami dalam Allah? Apa hal dalam Allah? Kan? Mengenai Allah, okay? Wa huwa rabbuna wa rabbukum. Wa huwa, sedangkan dia walhal dia, rabbuna, Tuhan kami, wa rabbukum, Tuhan kamu. Dia Tuhan kami, dia Tuhan kamu. Tak ada Tuhan lain kecuali dia. Okay? Maksud dia, nanti diterangkan tafsir. Rabbuna, rabbu, Tuhan, na, kami. Wa rabbukum, Tuhan kalian. Itu kat situ antara contoh macam mana kita lihat gandingan apa? Panggil apa? Gandingan bagi kata nama terbitan. Kata nama terbitan ini apa? Dhamir. Macam mana dia digabungkan, dan apa perkataan asal tu asal lah. Macam Rabb. Rabbul alamin boleh sekian. Tu Rabbuna, Rabbi, Rabbukum, Rabbaka. Semua sekali boleh jadi itu. Walana a'maluna, walana dan untuk kami, bagi kami, a'maluna, amalan-amalan, na kami. Amal plural. Singular dia amal. Singular dia adalah amal. Amal, kerja. Kerja. Amal plural. Amal. Amalun, amalani, amal. Na kami, walakum, dan untuk kalian, untuk kami, amalan kami, walakum, dan untuk kamu, amalan kamu. A'malukum, amalan kamu. Wa nahnu, dan kami, lahu, kepada Allah, kepada Rabb tu, mukhlisun, orang-orang yang apa? Ikhlas. Orang-orang yang ikhlas. Okay, tulus. Baik. Kita masuk balik pada ni kitab kita. Kenapa hilang ke belakang? Sekejap sekejap. Okey, hari tu kita bincang je. Oh, patutlah. Tu buat satu. Okey, jadi dalam ayat berkenaan dia apa? Celupan sampai dah. Okey, sampai itu kepada okey. Dia kata qul atuhajjunana. Katakan Muhammad, adakah kamu semua menghujah kami? Menghujah kami. Okey. Menghujah kami. Fillah. Hujah tu maksud dia macam apa, mendebat. Yes, mendebat. Mendebat kami. Maksud dia cuba nak mengatakan Allah begini, Allah begitu. Sebab yalah, setiap bangsa dan sebagainya dia ada gambaran berkenaan dengan ketuhanan, tapi gambaran-gambaran tersebut tidak sebenar kerana mereka tidak mengikuti wahyu. Sebab memang Allah Taala utuskan para anbiya datang, dan para rasul datang untuk mengenalkan manusia kepada pengertian tentang tajuk akidah, tajuk iman, lebih lagi tajuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala itu sendiri. Tapi banyak manusia lepas dari tempoh tertentu, mereka tinggalkan ajaran yang dibawa oleh para rasul. Mereka lepas tu kita panggil dah mula menambah-nambah. Macam kita lah dalam Islam sendiri pun, banyak orang asalnya para sahabat Nabi punya akidah simple. Tentang Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang Nabi ajar tentang Allah Taala habis. Tak pernah dibincangkan jauh daripada apa yang disebut. Tapi oleh kerana pengertian membersihkan Allah dari sifat-sifat makhluk ditimbulkan, maka lepas dari itu timbullah macam ayat kata makhluk, dia dinafikan banyak benda. Kumpulan-kumpulan yang macam golongan Jahmiyah yang dekat Malaysia ni pun banyak, tapi tak sedar, yang mengaku Asy'ariyah tapi sebenarnya berfahaman Jahmiyah. Dia mengabaikan banyak sifat-sifat Allah Taala, macam berkata-kata, dia kata Allah Taala perkata. Bukan berkata-kata, dia kata berkata-kata tu makhluk. Allah Taala sami', bukan sami', bukan mendengar, bukan maha mendengar, pendengar.
Kita ada pendengaran. Kita ada mendengar. Kita ada apa dua lah. Kan? Pendengar dan pendengaran. Tapi datang dia tolak tu, dia ada pendengar je. Bukan tukang dengar, sifat mendengar. Dia tengah-tengah antara mendengar dengan perbuatan mendengar dengan orang yang mendengar. Saya tak nak bagi Allah Ta'ala sifat makhluk. Alasannya kerana kononnya tak boleh. Allah Ta'ala tak boleh macam ni. Ini salah dia kata. Ini macam Allah Ta'ala tak berkata-kata, Allah Ta'ala tak melihat. Bukan pelihat dia kata. Keluar istilah baru lah, istilah yang tak ada dalam kamus dewan, tak ada perkataan sebut. Tapi ini ilmu kalam. Dalam konteks ilmu kalam, pasal dia overthinking berkenaan Allah Ta'ala sampai kononnya membersihkan Allah Ta'ala sifat makhluk, sampai peringkat di mana dia nafikan Allah sifat-sifat Allah Ta'ala kata tentang dirinya. Allah Ta'ala kata dia mendengar, dia kata Allah Ta'ala tak dengar. Allah Ta'ala mempunyai sifat pendengaran. Dia tidak mendengar. Itu macam itulah. Jadi benda macam ni, kita kata dengan panjangnya tempoh satu bangsa tersebut daripada Nabi mereka, kadang-kadang datanglah idea-idea macam ni. Sehingga sebab itu macam tu Bani Israel. Memang dia orang juga belajar. Memang Allah Ta'ala berikan wahyu kepada Musa, kepada Isa dan kepada para anbiya anbiya nabi-nabi anak-anak Yaqub alaihissalam yang ramai. Memang Allah Ta'ala berikan pengetahuan dan juga panduan untuk mengenalkan manusia kepada Allah Ta'ala. Tapi dengan tempoh yang panjang tadi, dengan ingkarnya mereka kepada para anbiya, maka mereka telah mengada-adakan banyak pengertian baru tentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tentang para nabi. Jadi dengan sebab itu Allah Ta'ala kata pada mereka, suruh kita kata pada mereka, atuhajjunana fillah, adakah kamu semua menghujah kami tentang Allah, mendebatkan tentang Allah. Okey, baik. Dia kata kat sini, pengarang kita kata, dia kata rahimahumullah SWT pelihara mereka. Wahai, dia kata seolah kita nak cakap sini, dia kata dalam ni suruh kita hujah. Allah kata suruh kita hujah, wahai sesiapa yang menyangka bahawa kamu semua ni anak-anak Allah dan orang-orang kecintaan, orang-orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Pasal orang memang menggelar diri mereka, nahnu abna Allah wa ahibba'uh, kami ini adalah anak-anak Allah dan juga orang kesayangan Allah Ta'ala. Dan kita pernah terangkan dahulu pendakwaan mereka tadi bukanlah kerana dakwaan kosong, tapi kerana mereka dapat wahyu banyak dan buat dosa banyak kali pun diampunkan oleh Tuhan. Dia berbeza, pasal dia antara kaum yang pertama, yang awal, yang kalau sebelum daripada Musa AS, kaum-kaum yang terdahulu ingkar para anbiya terus dimusnahkan. Macam Nuh AS, Lut, Saleh, Ibrahim, semua para anbiya tu, Syuaib, bangsa mereka dimusnahkan. Selepas kufur, ingkar, dimusnahkan. Adapun Bani Israel ni antara yang pertama. Memang dihenti Allah Ta'ala tidak lagi membinasakan kaum setelah mana turun Taurat. Setelah mana turun Taurat, tidak lagi dimusnahkan bangsa macam tu. Mengejut. Bukan, Taurat bukan yang pertama. Lepas turun Taurat, pasal syiar jihad datang serentak dengan Taurat. Syiar jihad datang berserta dengan Taurat. Sebelum itu para anbiya tidak disuruh untuk berperang. Jadi lepas turun Taurat tidak lagi ada tidak lagi dimusnahkan secara macam tu. Bani Israel berapa kali nak ingkar. Kau tak tangguhkan, lepas ingkar tangguhkan lagi. Lepas buat sini dia memang diberikan penangguhan yang banyak. Jadi kerana tu, mungkin kerana mendengar bangsa-bangsa terdahulu dimusnahkan dengan mengejut, diorang tak dimusnahkan. Kan? Kena sikit seorang dua, tapi lain terus kekal. Jadi lama-lama diorang menyangka bahawa mereka ni adalah anak-anak Tuhan. Mana orang yang Tuhan sayang macam anak. Golongan yang Allah Ta'ala sayang macam anak. Kan? Dan orang kesayangan Allah SWT. Mana buat apa pun. Sampai macam kita bincang hari itulah. Dia kata, lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah. Takkan menyentuh kami api neraka kecuali beberapa hari je. Diorang ada idea-idea tambahan mereka letakkan. So dekat sini macam ayat ni datang untuk menafikan, mempertulkan balik dan menghujah balik pada mereka tentang keseluruhan apa dakwaan mereka. Macam dah ayat 175, 123 dahulu, memang kita bincangkan berkenaan dengan dakwaan mereka tentang Allah Ta'ala. Mereka kata kami macam ni, kami macam ni, kami macam ni. Mereka kata kami beriman. So Allah Ta'ala suruh Nabi jawab banyak. Jawab apa kita panggil apa? Syubhah, kesamaran yang mereka timbulkan dan apa yang mereka kata tentang diri mereka yang kononnya mereka dikedudukan si Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So dekat sini ayat ini datang macam memberikan lagi keputusan sebelum tukar tajuk, keputusan yang akhir. Mana disuruh supaya kita mengatakan atuhajuddana, dan kamu menghujah kami fillah, tentang Allah. Bahkan tentang agama Allah. Sebab mereka menghujah, mengatakan jadi Yahudi, jadi Nasrani
akan dapat hidayah. Sedangkan Yahudi Nasrani tadi bukanlah nama yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Agama yang diberikan Allah Ta'ala. Maka itu adalah nama rekaan mereka sendiri. Pasal Musa tak pernah jadi Yahudi, Isa tak pernah Nasrani. Tak pernah bukan seorang Nasrani. Macam kita lah. Kan Imam Syafi'i tak bermazhab Syafi'i. Imam Syafi'i macam bila dia jadi mazhab Syafi'i? Siapa ikut mazhab Syafi'i menjadi pengikut mazhab Syafi'i? Imam Syafi'i bukan mazhab Syafi'i. Imam Malik bukan mazhab Maliki. Siapa yang berfahaman ikut fahaman dia dipanggil bermazhab Maliki. Mengikut fatwa dia dipanggil mazhab Maliki. Orang yang dia sendiri bukannya tuan mazhab. Dia pun tak pernah kata ini mazhab aku. Apa yang kita katakan ini mazhab kita, ini sekian. Ulama yang menisbahkan diri mereka kepada Imam Syafi'i yang kata orang-orang kita, orang-orang yang sama pengikut kita, ashab kita, ashab Malik. Disebutnya tu. Imam Malik tak pernah kata ini mazhab aku bukan mazhab orang lain, tak ada. So diorang ni tak pernah tak pernah terfikir untuk membina mazhab. Faham tak? Macam juga Musa AS tak pernah dikata aku ni Yahudi. Bukan. Yahudi itu adalah gelaran diberikan oleh orang-orang mereka sendiri. Pengikut-pengikut lepas Musa dah tak ada dah pun. Ya, saya. Ya, anak-anak Yakub, ya itu gelaran Allah Ta'ala bagi. Ya, pasal Israel itu Yakub. Israel itu Yakub. So, Bani Israel, anak-anak Yakub. Yahudi itu diorang munculkan sendiri. Gelar diri mereka dengan satu gelaran. Alah macam kita lah dalam tengah Islam ni. Saya Arkam, awak. Saya Ikram, saya Pan, saya Pas, saya sekian. Saya Cap Keris, UMNO. Orang gelar diri masing-masing. Faham tak? Itu disebut jugalah. Tapi anyway, dalam konteks dia, gelaran tadi untuk menjadi nama sebagai agama tidak pernah wujud pada zaman Nabi-Nabi berkenaan. Itu bukan bangsa ke? Agama. Bangsa di Bani Israel. Itu agama. Nasara tu. Macam dia bagi kami Kristian, bagi Christ kan, Kristian. So, kalau kita terjemah kepada bahasa English pun, orang yang menggelar diri mereka Kristian kan, Kristian. Macam Masihi. Kan? Jewish, Jew tu lah. Zion, Zion daripada perkataan Zion, orang yang menuju pada Tuhan kononnya. Orang yang bergerak beramai-ramai menuju ke Zion. Zion tu tempat perhimpunan di hadapan Tuhan. Macam kita pergi haji, umrah kan. Dipanggil dia orang gelaran tu Zion dalam Old Testament. Bukan. Diorang letak diri orang sebagai orang yang nak mewujudkan tempat penyembahan tu panggil Zionis. Zion atau Sion tu adalah tempat perhimpunan keagamaan. Macam orang Hindu berkumpul di Sungai Gangga pada tarikh tertentu kan. Perhimpunan tu panggil Zion. Bukan nama tempat. Perhimpunan tu orang yang beramai-ramai untuk Tuhan, berkumpul untuk Tuhan. Tu gelaran mereka berikan diri mereka dan cara mereka buat untuk mendapatkan tanah. Itu dipanggil kita gelar dia gelar diri orang. Dia tak salah kata dia orang Zionis. Dia orang panggil diri orang Zionis. Dia orang bangga gelaran Zionis. Bukan gelaran tu kita ingat macam jahat kan. Tak, diorang tak rasa jahat pun. Tak pernah diorang rasa jahat pun. Macam kita ni lah, macam zaman sekarang berkata mujahidin kan. Mujahidin. Siapa yang tak tahu? Tapi gelaran dipakai oleh golongan ISIS, pakai gelaran mujahidin. Walaupun gelaran tu tak layak untuk mereka. Semua orang pakai gelaran siapa yang diorang nak. Siapa nak gelaran, pakailah gelaran. Tapi untuk Allah SWT tidak mesti ada bukti Allah menamakan bangsa tersebut, kaum tersebut sebagai gelaran itu. Kan? Tidak ada dalam konteks itu mereka mengatakan kami Nasara, kami Nasrani, kami Yahudi. Diorang panggil diri diorang, tapi Nabi itu tak ada terlibat. Sebab Allah Ta'ala kata, adakah kamu hujah kami fillah tentang Allah, tentang agama Allah itu sendiri. Yahudi itu agama lah. Agama. Bangsa lah. Dah bukan bangsa. Sebab itu bila Allah Ta'ala rekodkan dalam Quran Karim, apa mereka cakap? Waqalatil Yahud, waqalatil Nasara. Allah Ta'ala sebut tentang mereka sebagai agama, sebagai fahaman, bukan sebagai bangsa. Sebab bila Allah Ta'ala ajak mereka masuk Islam, ya Bani Israel, masuk Islam, dia orang tetap keturunan Bani Israel, tapi mereka telah kita panggil dicelup dengan celupan Islam, tidak dipanggil mereka dengan gelaran bangsa. Kan Nasara, Nazareth, dia satu keturunan yang sama. Cuma yang Nasrani ni dia dah berkembang besar sikit, dah menjangkau luar daripada kaum.
Sebab apa, lepas daripada Isa mati, Isa diangkat dimatikan, maksudnya diangkat, diwafatkan, diangkat, bukan mati macam biasa, diangkat. Allah kata inna mutawaffika wa rafi'uka. Kami mewafatkan engkau dan mengangkat engkau. Wafat dan angkat. Wafat maksudnya tak ada hubungan dengan dunia. Jangan minta lah Isa tolong, tak boleh. Sebab wafat dah. Maksudnya dia diwafatkan, bukannya dia duduk diam sekarang jalan-jalan, tak ada. Diwafatkan. Tapi akan turunkan balik. Sementara sekarang ni mana roh dengan jasad dia tak diberikan macam kita ni. Sebab kenapa dikata diwafatkan. Jadi bila ketika lepas Isa diwafatkan, dalam masa tempoh tu mula start doktrin baru tentang Isa dan sekian. Dan orang sendiri orang Nasrani ni mungkin Nasara is from Nazareth. Nazareth yang tempat lahir Isa. Dibalik pada tempat lah, macam Buddha, Gautama Buddha, Confucius kan, daripada Confucius kan, dia nama orang, pengasas agama, pengasas fahaman. Kita Islam tak pernah mengembalikan fahaman kita kepada nama. Maka kita nama orang, nama pengasas. Tapi dulu memang Islam sebelum daripada 11 September dikenali di Amerika Syarikat sebagai agama Muhammad. Bukan Muhammadin. Muhammadiyah. Muhammadiyah tu lain, kumpulan lain. Jadi gelaran tu diberi kepada gelaran Muhammadin tu dipakaikan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani, orang Kristian, orang-orang barat kepada nama Islam. Lepas 11 September barulah orang tahu nama Islam tu nama satu agama. Tak serius. Memang sebelum ni kalau buku-buku barat merefer kepada Islam sebagai agama Muhammad. Sebab nak sesuaikan dengan Yahudi, Judaism, nama orang atau Christ, daripada Christ kan, Al-Masih. Yang kadang-kadang dalam bahasa Arab dipanggil orang Kristian kan Nasrani sebagai Masihiyun. Masihiyun tu maksudnya orang yang beragama Masih. Yang nisbah diri mereka kepada Al-Masih. Christ. Yahudi tu yang gelar diri mereka Yahudi. Macam Jew kan, dia bangsa. Sebab kalau ikut keturunan orang Nasrani, Isa sendiri pun adalah keturunan daripada keturunan Bani Israel. Tapi agama yang atau fahaman yang dipegang atau beria-ria dipertahankan oleh orang-orang Yahudi. Dan kisah-kisah tentang Isa punya ni kan, perjalanan hidup yang menentang mereka ni, orang mengaku diri mereka sebagai Yahudi. Walaupun sebenarnya Yahud tadi adalah dia bukan nama bangsa dah, dia nama agama, nama fahaman. So dengan sebab itu kita perhatikan mereka ni macam tak setuju, tak puas hati dan sebagainya, tapi gelaran agama tadi dia tak nak kalau dia nama tu nama yang terasing daripada pengasas. Itu ada seorang saya ingat jumpa orang. Dia kata kenapa Isa datang bawa agama jadi Tuhan. Buddha bawa agama jadi Tuhan. Siapa bawa agama jadi Tuhan? Kenapa Muhammad tak jadi Tuhan? Saya jawab pada orang, saya kata kalau postman datang bawa surat bapa awak, postman tu adalah bapa awak ke? Datang postman tu datang peluk cium. Abah kata kan, mana sama. Dia hanya perantara antara kita dengan bapa kita. Kita macam kita dengan Allah Ta'ala. Rasul tu adalah yang membawa risalah daripada Allah Ta'ala. Bukan dia tu adalah Allah Ta'ala. Bukan dia Tuhan. So kenapa nak sembah dia? Kenapa merayu kepada dia? Kenapa berdoa, berharap kepada dia? Sebab dia hanya perutusan. Ada orang kata ini biadab. Siapa kata biadab pula? Rasulullah kata, Qulu Abdullah wa Rasuluhu. Dan la tatruni kama tatrun Nasara Al-Masih Maryam. Yang kamu agungkan, muliakan aku. Mana puji sanjung aku seperti mana menyanjung orang-orang Kristian kepada Isa Maryam, Al-Masih Maryam. Tapi katakanlah qulu Abdullah wa Rasuluhu, katakanlah aku ni hamba Allah dan utusannya. Not more than that. Kan tak ada kita, tapi kita kena lebih, dia kata lebih patut beradab daripada kita patuh perintah Nabi. Lebih patut beradab daripada patuh perintah Nabi. Beradab lebih baik daripada mengikuti sunnah. Ini nama dia tak faham agama. Tuntutan agama tadi, patuh kita pada Nabi, itulah tanda penghormatan kita terbesar. Sebab bukanlah dihormati tadi dengan tampal kereta, dengan cinta Rasulullah, I love Rasulullah. Tapi arahan Nabi tak ikut. Nabi kata jangan ni kan khayal diri dengan muzik dan sebagainya. Ada muzik Nabi tak benarkan. Ada ulama kata boleh. Ya, Nabi kata tu lah betul. Tapi ada ulama kata boleh. Bertanyalah, Nabi punya hidup macam tu ke? Itukah hidup Nabi? Setiap hari dengan gendang, gelek-gelek ke? Itu Nabi. Kan banyak orang tak faham. Dia kata cinta Nabi, tapi tak ikut Nabi.
tak cinta tapi tak ikut, apa guna? Sebab tu kenapa konteks Islam ni dia berbeza. Kita bukan ikut Muhammad kerana Muhammad, kita ikut Muhammad kerana Allah Taala. Kan, bukan kerana Muhammad itu Muhammad, tapi kerana Allah Taala. Tapi adalah golongan yang salah faham ni kata Muhammad yang terbesar kan. Allah tak tara mana. Itu masalah lah. Itu benda yang tak patut timbul. Sebab kita tak akan mengagungkan Nabi mengatasi Allah Taala. Bahkan Nabi bawa kita kepada Allah Taala. Bahkan mengikuti cara pengabdian diri kepada Allah Taala seperti Nabi tunjukkan, itulah tanda kepatuhan kita yang terbesar. Maka itu perbuatan yang terbesar. Macam kita ada anak dah, anak kita tak dengar cakap. Suruh basuh pinggan, tak basuh pinggan, suruh masak, tak masak. Suruh tolong kemas rumah, tak kemas rumah. Tapi dia pakailah baju t-shirt. I love my daddy, I love my mommy. Kan? Lepas tu sebulan sekali, bukan sebulan sekali, setahun sekali hantar kek. Lepas tu nak tidur malam, nyanyi lagu negaraku kat bilik kita. Atau nyanyi lagu ayat ibu depan bilik. Siapa redha dapat anak macam ni? Angkat tangan. Tapi cakap mampu tak dengar. Tak ada siapa redha. Itu konteks sebenar. Besar mana penghormatan seseorang kepada sesiapa tanpa kepatuhan tak guna. Dan bukan kepatuhan tadi bukan benda tu direka-reka, diada-adakan. Yang bukan dia kata ini cara yang terbaru untuk cinta Rasulullah. Malam cinta Rasul. Apa nyanyi? Sebenar. Gendang lagi. Kan Nabi hidup Nabi macam tu. Sahabat macam tu ke? Ada badui dijadikan. Kan orang-orang yang bukan sahabat Nabi yang awal dijadikan contoh. Tapi Nabi tak cakap apa. Bolehlah tu. Lepas tu jadikan benda harian. Benda boleh sekali-sekala, bukan jadi sunnah harian. Kalau sekalipun Nabi benarkan, bukan menari pun. Diorang main tombak dan perisai dalam masjid. Orang Habsyah sambil menggendang, main tombak dan perisai dalam masjid. Kan kita kata, kalau dibenar Nabi SAW, bukan jadi benda tahunan. Tak ada zaman Rasulullah wafat lah, Abu Bakar pula buat, Umar pula buat, Osman pula buat, Ali tak buat. Jadi benda kadang-kadang bila Nabi izinkan sekali, jangan jadikan benda tradisi harian. Macam Nabi makan kambing kan, bukan maksud tiap hari dia makan kambing. Kopak kat duit makan kambing tiap hari kan. Apa benda lah diorang ni. Dia benda-benda Nabi buat sekali menjadikan sunnah. Ini sunnah Nabi izinkan. Dia suka menyanyi, dia suka bergendang, dia sibuk nak meletakkan benda berkenaan dalam agama. Sebab benda tu bukan ajaran agama pun, tak ada kaitan agama pun. Maka walaupun kalau Nabi benarkan sekalipun, Nabi izinkan sekalipun lah, Nabi izinkan untuk perkahwinan, untuk hari perayaan, Nabi izinkanlah sekali sahabat tu bersyair dalam masjid. Bukan jadi benda tahunan kena buat macam tu. Tiap-tiap hari buat macam tu kat dalam masjid, bergendang dalam masjid dan sebagainya. Nabi pernah izinkan, bukan suruh buat tiap-tiap hari. Ya, hari perkahwinan, hari perayaan dan sebagainya, itu stop lah. Tiap-tiap hari macam tu, itu hiburan awak. Gila ke? Pelik, tak faham. Jadi pasal kita ukuran apa? Ukuran kita ni agama ni, pasal Islam tu digelar dengan amal. Kita dapat gelaran Muslim tu dengan amal. Bukan dengan just kita mengaku Muslim atau nama. Macam sekarang di barat kan, menggunakan nama. Asal ada nama Muhammad je, ni teroris. Kan? Nama Khan je, ni. My name is Khan, teroris. Khan kan? Ini teroris. So bila nama saja menjadi, okey, bukan Muslim pun. Macam yang orang kata apa? Dekat Orlando tu kan, yang tembak tu, gay. Dia sendiri gay. Dia sendiri adalah seorang gay. Yang tak puas hati kena reject ke, kan tak handsome, tak cukup handsome ke, badan tak ni kan, badan bulat macam ni tak jadi gay. Gay badan ada badan ni apa biasa angkat berat tu boleh jadi gay. Yang macam ni tak jadi gay. Gay tengok tak selera. Faham tak? jadi budak tu kan, dia semua tu. Even yang seorang yang kata langgar orang ramai-ramai lori tu, nama letak Muslim sekalipun, dia tak beramal dengan Islam pun. Apa kaitan? Pasal Islam ini bukan satu celupan dengan nama. Bukan celupan dengan dakwaan, tapi celupan dengan amal. Mana bila patuh seorang manusia itu kepada arahan Tuhan, dapat digelaran Muslim tadi dengan kepatuhannya, bukan dengan gelarannya, bukan dengan keturunannya. Pasal sekarang orang Yahudi kan nakkan nama dan gelaran tadi dengan keturunan, dengan cop daripada apa yang mereka sendiri dakwa. Tak boleh. Jadi maksud dia, adakah kamu menghujah kami pada agama Allah dan pada pemilihan Allah Ta'ala terhadap kami? Mana Allah Ta'ala pilih? Kenapa Muhammad? Kenapa tak sekian? So ini pilihan Allah Ta'ala, macam Allah Ta'ala melebihkan hari Jumaat ke atas hari yang lain. Hari bulan Ramadan ke atas lain. Allah Ta'ala pilih melebihkan satu makhluk ke atas makhluk lain. Maka Allah Ta'ala mengagih-agihkan rahmatnya seperti mana dia kehendaki. Kita terangkan dalam surah Az-Zukhruf kan. Allah Ta'ala katakan
waqalu laula nuzil hadzal Quran. Mereka berkata kalau turun al-Quran ni ala rajul min al-qaryataini azim. Kalau turun Quran ni pada seorang lelaki daripada dua kampung, hebat. Taif kan, Taif dengan Mekah. Taif Uqbah bin Mas'ud, Mekah Al-Walid bin Mughirah. Allah Ta'ala kata ahum yaksimuna rahmat rabbik. Adakah mereka yang mengagih-agihkan rahmat Tuhanmu? Adakah mereka yang mengagih-agihkan rahmat Tuhanmu? Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Mana kamilah yang mengagih-agihkan qasamna je 32 surah Zukhruf. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kamilah yang mengagih-agih antara mereka, kehidupan mereka dan kehidupan dunia. Mana ma'isyah, mana macam mana mereka hidup, kaya ke miskin dan sebagainya, kami agihkan. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Kami angkat sebahagian mereka ke atas sebahagian lain, beberapa darjat. Kenapa dia angkat? Dia takhidha ba'duhum ba'dan sukhriya, supaya sebahagian mereka boleh mengambil sebahagian lain sebagai apa? Sebagai kegunaan. Yang kaya ambil miskin dari segi kerja, yang miskin ambil daripada yang kaya upah. Dan kalau semua orang miskin, siapa nak bayar upah? Tak ada. Kalau semua orang kaya, siapa nak kerja? Kan? Buang sampah pun nanti kan, saya bayar abang ambil sampah. Abang kata, ustaz ambil sampah saya bayar ustaz. Orang dia kata saya bayar. Siapa nak pergi kerja? Kalau kita semua kaya kan, siapa nak kerja? Dengan sebab itu kita kata agihan tersebut. Itu aturan Allah Ta'ala. Macam tu pemilihan Allah Ta'ala jadikan untuk bahawa dijadikan umat Muhammad ni umat terakhir. Kan umat Muhammad umat terakhir. Agama Islam tu yang dibawa oleh Muhammad SAW adalah agama yang terakhir. Tidak ada selepasnya agama yang lain. Jadi dan ini pilihan Allah Ta'ala. Jadi macam mana kalian menghujah kami pada Allah Ta'ala, sedangkan kami dan kamu kepadanya di sini disebahkan. Wa rabbuna wa rabbukum, kita Tuhan kami Tuhan kamu sama. Ya kami Allah Ta'ala lah. Kan? Tuhan kami dan Tuhan sama itu Allah Ta'ala. Bukanlah kami jenis lain, kamu jenis lain. Bukanlah salah satu jenis tadi lebih utama dari jenis satu lagi. Sebab asas pertama agama tadi adalah ketundukan dan kepatuhan kepada perintah Allah Ta'ala, bukan masalah gelaran. Nak pakai gelaran, pakailah gelaran apa sekalipun, kumpulan ini, kumpulan itu. Kat dunia sekarang kamu sibuk gelaran macam-macam. Nisbah kepada siapa? Awak tarikat apa? Awak ikut tarikat tak boleh. So ini penisbahan yang tak pernah datang dalam agama pun. Pasal asal pertama takwa tak? Perintah Tuhan ikut tak? Buat benda tu kerana Nabi arahkan ke atau guru arahkan? Yang tanya. Sebab guru arah. Guru kita ni jalan kepada Nabi. Tak semestinya. Guru kita boleh silap, boleh salah. Sebab itu bila manusia ni dia tak boleh ni. Dan dia kata tidak sesiapa bila sebut walana a'maluna walakum a'malukum tu, maksudnya untuk kami amalan kami, untuk kamu amalan kamu. Sebab tidak ada dan tiada sesiapa mendekat diri kepada Allah Ta'ala, Allah SWT, melainkan dengan amal soleh. Tak ada pun yang mendekatkan kepada Allah Ta'ala kecuali amal soleh. So itulah yang nilai kita kepada Allah Ta'ala. Mana orang kata amal soleh. Amal soleh tadi kata ikhlas. Ikhlas dengan amal soleh, bukan ikhlas dengan ikhlas tanpa niat, tanpa amal. Amal soleh ni sebenarnya apa tu? Dia amal soleh ni tidak akan mesti ada dua. Dia kena ada niat betul, kena cara betul. Kena niat betul. Kalau nak kata orang tu ada niat saja, tak ada amal, tak dipanggil amal soleh. Amal tadi mesti ada tindakan dan perbuatan. Bukan hanya setakat dalam hati. Amal soleh itu amal kebaikan. Maksudnya setiap amal kan. Amal soleh ataupun amal adalah amal yang diterima Allah Ta'ala. Dan amal tadi konsep dua. Apa? Pertama, ikhlas. Kedua, mutaba'ati sunnah. Macam mana dikendaki oleh para Nabi, macam mana para anbiya sebelum Muhammad SAW juga memberikan gambaran yang sama. Macam kaum Yahudi, Bani Israel, disuruh masuk bandar. Suruh kata hitah, dia kata hintah. Suruh masuk tunduk, dia tonggi punggung. Faham tak? Dia buat di opposite apa arahan para anbiya. Lepas tu dia harapkan dapat rahmat. Mana mungkin? Apa Nabi kata tak buat. Tapi nakkan dapat rahmat. Seperti yang dijanjikan oleh Allah SWT. Mana mungkin? Maksudnya tu orang nak, macam zaman kita sekarang ni banyak orang yang beramal tapi bukan lillahi ta'ala. Ada duit. Macam ustaz ke, untuk mengajar kerana ekonomi dan sebagainya. Benda ni tak kena terus terang. Walaupun kita cakap ini kan macam kasar. Orang kata, kasar cakap yang tak boleh lah cakap. Tapi itu realiti. Kalau sekian ustaz ni bawa liwat para anbiya, bawa panji-panji para nabi. Dan para anbiya tidak mewarisi harta. Tidak mewariskan harta. Bahkan syiar para anbiya dan Quran Karim apa dia? Dan surah Hud antara paling banyak ulang. Setiap para anbiya, Nabi Soleh datang, Nabi Nuh datang, Hud datang, Soleh datang, semua datang
Antara kata-kata mereka awal pada kaum mereka adalah la as'alukum alaihi ajra, la as'alukum alaihi mala. Aku tak minta di atas apa aku sampaikan ini sebarang upah. Aku minta di atas apa aku sampaikan sebarang harta. Nampak tak? Benda ni syiar para anbiya. Jadi kalau dia kata kita letak benda tu, habis ustaznya ni. Cakap ni, tapi jangan cakap kat ustaz lain. Ni kita dan kita kelas kita je. Macam mana? Tu ayat tu sedap. Ayat tu best sekali. Ayat tu best sekali. Pasal tu sebab kenapa konteks. Memang semua para anbiya manusia, bukannya malaikat. Mereka makan, sakit, demam, berkahwin dan sebagainya. Mana ada para anbiya bukan manusia, semua nabi ni manusia. Tapi dalam masa yang sama mereka tetap tidak, ini syiar apa mereka kata. So sekarang ni kita nak apply diri kita atau pulang pandai-pandai buat sendiri cara nak buat. Itu syiar semua para anbiya. Soalan macam mana kita nak laksanakan, itu cara kita lah. Sama ada kalau kita kata macam kesian ustaz tu, kita sponsor. Kita sponsor tak apalah. Jangan ustaz jangan ini, ustaz mengajar je. Kami sponsor. Ataupun kita ustaz tu ada business, buat buku, terjemah buku kemudian jual. Gunakan itu sebagai mata pencarian. Untuk pasal kalau tidak nanti ada masalah. Sebab agama ini bukan cari tempat cari makan. Jadi sekarang orang nampak prospek kan, ustaz pilihan, ustazah pilihan, dai milenia, macam-macam benda kan. Lepas tu ni main tembak air pistol air. Apa benda lah kan. Ni masalah-masalah dia. Pasal konteks dia macam dia menjadi judge kepada tersebut kan. Kadang yang tu dia tak seorang ustaz, 2-3 orang pelakon. Dia nakkan supaya gaya dan sebagainya. Benda tak pakai apa nama. Berlakon jadi ustaz. Tu ada juga. Tak kisahlah nak jadi ustaz, silakan. Tapi layakkan diri anda pergi belajar. Kan? Ini bahasa Arab tak sepatah haram tak tahu. Kita adalah hamba Tuhan. Kita adalah sekian. Berfalsafah dengan bahasa Melayu. Buat apa? Sabda Nabi tak tahu, firman Allah tak tahu. Bagaimana nak jadi guru agama? Macam mana? Ini konteks yang kadang berlaku kan bila pernah saya persoalkan tajuk ni. Bila orang kata apa, ulama muda, ulama pelapis dan sebagainya. Kalau ulama muda dia tak hafal hadis hukum, nak jadi ulama macam mana? Pasal ulama mestilah dia orang yang alim. Alim apa? Kalau agama, dan agama dia kena tahu dah dalil-dalil agama. Kalau dalil agama dia tak hafal, macam mana dia boleh jadi ulama? Itu benda simple je. Tapi sering orang kita kan kadang makin gila manusia makin tu jadi guru dia. Makin tak pandai tu, tak belajar tapi pandai. Ayat macam tu keluar. Kenapa? Sebab tu amal soleh. Pasal yang mendekat manusia pada Allah Ta'ala adalah amal soleh. Yang kita kata amal soleh tadi, kita kata semua para anbiya bawa benda yang sama, mana ajaran supaya bangsa-bangsa kaum dia supaya beramal kepada Allah Ta'ala dengan cara yang diajarkan, bukan ikut cara mereka sendiri. Mereka rasa baik tapi bukan itu yang baik. Baik itu apa yang datang daripada wahyu, bukan apa akal kita tentukan. Akal kita akan berkembang ikut masa dan zaman, akan terpengaruh dengan suasana, dan kita mungkin halalkan untuk Allah haramkan. Zaman dulu kan kahwin jantan-jantan atau betina-betina, kan mana halal. Tapi bila zaman semua gereja tak pernah benarkan. Tapi kerana takut hilang sumbangan, takut hilang duit, diorang iya kan. Punya murah agama di sisi Kristian atau Yahudi membolehkan. Kalau dia kata Islam tadi kita kata tidak pernah dihalalkan pun. Mana ada imam gay, imam masjid gay dan sebagainya. Gila betul. Mana Muslim dipanggil sebagai Muslim kalau tak menyerah pada submit pada perintah Tuhan. Kan Muslim berdosa betul ada, tapi tak Muslim dengan terang dosa. Itu bukan Muslim, itu zindik. Orang yang buat amalan kufur tapi tak nak mengaku kufur, dia panggil zindik. Nak berkata munafik perlu nas Quran. Nak kata kafir perlu dia mengaku. Dia buat benda bertentangan perintah Tuhan, tapi dia nak supaya diiktiraf sebagai Muslim. Dan dia nak Islam rekaan dia tadi menjadi Islam yang paling diterima oleh masyarakat. Gila apa? Zindik ni apa? Zindik ni gelaran diberikan oleh para ulama kepada orang buat amalan kufur, cakap kata-kata kufur, berjuang dengan kekufuran, tetapi tak mengaku kafir. Tak mengaku kafir. Macam golongan macam-macam yang kata apa? Yang kata Tuhan dalam baju dan sebagainya, yang wahdatul wujud contohnya. Munafik ni perlukan nas Quran. Pasal munafik ni kafir. Sebab tu kita dalam Islam kan, memanggil seorang tu munafik tak boleh. Kalau boleh panggil munafik lama dah, dan ahli politik paling banyak kena. Idza hadatsa kadzaba wa idza bila bercakap bohong kan. Berapa ramai? Kan nampak? Faham tak? Maksud dia kalau nak panggil munafik tadi, problem kata munafik la yu'minun. Wa minan nas may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin.
Zaman Nabi dahulu dia kenali orang munafik tadi dengan apa? Kisah Quran kena kat atas dia. Cerita Quran tadi kena pada dia. Itu sebab kenapa orang tahu dia ni ketua munafik, dia ni orang munafik. Ataupun yang kisah apa? Hudzaifah bin Yaman. Yang dia penyimpan rahsia Rasulullah SAW. Pernah orang munafik menerpa nak bunuh. Ingatkan Rasulullah. Tengok-tengok dia tak bunuh. So dia tahu nama-nama siapa-siapa orang yang dikatakan sebagai munafik tu yang bersedia nak bunuh Rasulullah SAW. Sebab munafik tadi zaman Nabi, nama dia orang diketahui. Ada yang tak disebut nama, tapi yang keseluruhan yang sebut nama, dia diketahui. Diketahui nama mereka, siapa mereka tu. Sebab mereka ni adalah orang yang Allah Ta'ala ceritakan dan orang tahu siapa kisah ni kena. Ni dia yang cakap hari tu. Ni dia yang cakap hari tu. Masa Abdullah bin Ubay kan, surah apa dalam surah Al-Munafiqun terangkan tentang bila dia kata dia tentang perbuatan dia ketika mana perang Hunain. Dia lah orang yang dimaksudkan. Ketika pasal dia sering present Nabi. Hari Jumaat sebelum Nabi berucap, dia ucap dulu. Kadang-kadang ada orang dia suka macam tu, dia special juga. Nabi dengar zikir masjid marah kan. Kena khutbah nak berucap lepas Jumaat lah. Kan? Ini sebelum imam khutbah dia dulu cakap. Panjang lebar lah tu. Dan kalau tidak, bagi maklumat daripada imam cakap. Confirm semua orang dengar. Confirm. Ya, ada tidur-tidur sengguk-sengguk ada juga. Tapi confirm maklumat sampai. Kenapa sibuk nak dari dandan? Khutbah takkan boleh sebut benda ni. La ilaha illallah. Khutbah lah sebut benda macam tu. Semua orang dengar. Bagi maklumat kepada imam sebut. Apa masalah dia? Nak juga bercakap dengan separuh tu. Nak tunjuk dia istimewa. Kerana separuh tu separuh ceramah dia punya. Imam punya khutbah tu dia panjang lagi. Ni kisah benar. Kisah benar sekali tu pergi saya ceramah Islam Mi'raj lah. Apa dia punya pengurusi surau tu, pengurusi masjid tu, dia bercakap lagi lama pula. Saya sebut ayat Quran surah ini turun dan sebagainya. Lepas tu lepas ceramah tu yang pak saudara saya ada sekali kat situ. Dia kata, memang pengurusi masjid macam ni, dia kata. Dia nak berceramah panjang daripada penceramah. Orang kampung tahu lah kisah ni. Kelakar juga. Ada orang macam tu, ada orang dia nak ke depan. Tapi Abdullah bin Ubay dia memang nak tunjukkan dia punya kedudukan. So dia akan bercakap ketika mana sebelum Nabi berkhutbah. Dia kata ini Rasulullah, ini sekian, patuhilah dia apa duduk. Tapi oleh kerana lepas dia balik perang Ahzab, dia balik dengan sepertiga umat Islam punya tentera. Yang belum start lagi lah. Perang Uhud. Bukan perang Uhud. Perang Ahzab pun dia patah balik juga. Kerja dia macam tu. Perang Badar on the way pergi patah balik. Perang Uhud on the way pergi patah balik. Dia nak pergi on the way patah balik. Nak pergi lah patah balik. Perang Ahzab, perang Uhud yang di mana orang Islam ada banyak mati kan. Yang sampai tu, dia kat situ dia bawa 1/3 tentera balik. 1/3 tentera balik. Dekat situlah kenapa orang tak benarkan dia bercakap. Start daripada hari itulah orang tak benar cakap. Dia bangun-bangun, orang tarik jubah dia tu duduk. Dia kata, apa Sal? Duduk. Wahai musuh Allah. Dia pemarah, dia keluar. Ketika dia keluar tu, tembung. Dia keluar. Nabi nak khutbah ni, dia keluar. Dan di pintu masjid ada orang kata dengan dia, pergi jumpa Rasulullah, Rasulullah minta ampun. Dia potong kepala, dia keluar juga. Jadi kisah ni, orang tahu siapa. Itu sebab kenapa bila kata Abdullah bin Ubay ni munafik, bukan sebab tuduhan hanya setakat dari sifat-sifat munafik. Tapi turun wahyu ke atas diri dia. Kena dengan kisah dia. Bukan sekali, berkali-kali. Bukan, ada. Tapi masalah kita tak boleh tuduh. Faham tak? Ya. Menuduh seorang tu munafik sama seperti menuduh seorang tu kafir. Tanda tu ada, kita bukan kadang ada. Tanda ada. Tanda ada, tapi masalahnya untuk menamakan si fulan bin si fulan tak boleh. Kita panggil pengkhianat boleh. Tali barut US ke, tali barut Zionis ke, tali barut KGB ke, tali barut FBI ke, kan, apa pengkhianat negara. Memang ramai apa tak ada pula. Memang kena berhati dengan orang macam tu. Dengan tanda tersebut kita tahu siapa orang yang tak boleh kita percayai, tak boleh kita berikan apa ketaatan dan sebagainya. Tapi dalam masa konteks gelar seorang tu munafik tak boleh. Walaupun macam negara-negara yang simple macam Afghanistan dulu, dekat dalam kehidupan mereka ada 3 bangsa je. Kafir, mukmin, munafik. Siapa yang bersama dengan orang kafir, munafik. Orang kafir tu kafir. Dia tak ada macam orang Muslim bersama orang kafir tadi yang sokong sosialis, sokong komunis. Datang mana pula? Kita tak ada lagi, kita masih lagi baik lah.
betul-betul ansur. Orang tu parti sosialis kan. Sosialis. Dengan penumbuk dan sebagainya kan. Kemudian apa? Tak pernah baca sirah Rasulullah SAW. Tak tahu Rasulullah. Dia kenal Karl Marx, Lenin, Stalin. Lagi dahsyat daripada kenal Rasulullah. Di rumah-rumah persatuan pertubuhan mereka. Gambar orang tu lah ada. Gambar siapa lagi? Ni masalah dia. Kata Islam. Tapi amal ni amal kafir. Amal kufur. Tak kenal Rasulullah. Kenal Stalin lagi daripada Rasulullah SAW. Gila. Zindik lah. Dia panggil zindik. You can gelar orang zindik. Gelaran zindik itu kena kepada orang-orang berkenaan sebab kita tak boleh kata dia kafir, tak boleh kata dia munafik. Macam orang yang kita macam apa sistem Islam kan mempersoalkan Quran. Kenapa lelaki dapat warisan lebih? Kenapa cerai kat tangan lelaki? Kan? Dia konon macam baca Quran tapi tak baca Quran pun. Tapi bercakap di atas nama orang kafir. Dia tak pergi pula ke US. Suruh dia pergi US, sistem Islam ni. Suruh dia pergi ke US, perjuangkan hak wanita di US dapat gaji sama dengan lelaki. Lepas tu kita bincang. Tak nak pula pergi sana pun. Ini orang macam ni kita panggil sebagai zindik. Buat benda kufur, cakap benda kufur. Mana-mana kata-kata dia sebiji orang kafir cakap. Totally kufur. Tapi dia tak mengaku dia kafir. Nak gelar munafik perlukan nas Quran. Untuk gelar orang tu munafik dan sebagainya kena Allah Ta'ala yang namakan. Nabi tak namakan orang munafik tu munafik. Atas nama macam tu. Person by person tidak. By sifat dia. By person tidak. Tapi buat Huzaifah bin Yaman dia simpan nama-nama tu. Dia simpan nama tu pasal Rumah tanya dia, aku ada masuk dalam tak? Tak, dia kata ada. Dia tahulah siapa munafik. Dia tahu sebab dia simpan Rasulullah SAW satu. Sebab dia pergi. Yang tu macam kes yang satu kes tu, dia balik, Nabi suruh dia ikut jalan lain, Nabi ikut jalan lain. Ketika dia balik ikut jalan tu, datang orang munafik terjah nak bunuh Nabi. So dia nampak semua orang. Iya. Tapi Nabi kata jangan sebarkan. Ialah pasal ada kebarangkalian orang tu mungkin bertaubat. Itu beza dia. Sebab tu Nabi tak pernah letakkan nama. Tapi ada separuh tu yang Quran ceritakan, dia bertaubat macam mana pun tak dikira. Tak bertaubat pun. Orang tak tahu dia takkan bertaubat. Bila kadang-kadang turunnya ayat Quran tentang orang tertentu macam Abu Lahab. Dia kafir kan? Kafir kita tahu kafir. Tapi tak ada siapa dalam Quran tu tak mati lagi disebut kafir. Akan masuk neraka. Kecuali dia. Sebab dia ni adalah orang yang kita kata apa, dia cela Nabi kan, tapi Allah Taala balas dengan celaan. Apa Allah Taala dah jadikan celaan ke atas dia sampai kiamat. Dan tapi surah Al-Masad tu turun dalam 15 tahun sebelum dia mati. Lebih kurang. Pasal dia mati tu perang Badar. Lepas perang Badar. Nabi berdakwah 13 tahun. So di Mekah. So dalam tempoh tersebut campur 2 tahun 15. Dia ada 15 tahun tempoh sebelum dia mati. Tapi Quran turun, memang Allah Ta'ala tahu dia takkan beriman. Bukan takdir, memang takkan dia beriman. Dia masalah takdir ni masalah tu benda. Ni jadi kes macam sekarang ni ada ustaz kita kata Qatadah bin Da'am As-Sadusi, anak murid Ibn Mas'ud pun seorang yang dituduh Qadariyah. Dituduh Qadariyah bukan sebab kerana dia percaya qadar, tak ada. Tapi dia sebut kadang-kadang ada orang ahli maksiat ni, dia buat maksiat, lepas tu dia kata dah takdir. Dia kata semua sekian kecuali orang ahli maksiat, dia kata. Pasal orang yang buat maksiat tadi Allah Taala hukum. Pasal bukannya Allah Taala berikan kepada orang tersebut kemaafan semata-mata. Sebab kalau dia kata memang dia orang buat, bukan Allah Taala jadikan macam hari ni hujan. Ada dosa pahala? Tak ada. Hari ni panas, dosa pahala? Tak ada. Kereta aksiden depan rumah kita, ada dosa pahala? Tak ada. Every time benda tu berlaku tak ada dosa pahala, kecuali macam kita kata kita mengumpat orang. Kita ada pilihan untuk cakap tentang orang tu atau cakap. So kita pilih bercakap. Kita terjeling sekali kan, Nabi kata pada Ali, ya Ali, la tutbi'in nazrata. Wahai Ali, jangan kau susulkan penglihatan dengan penglihatan berikutnya. Fa innalakal ula, dan sesungguhnya untuk engkau yang pertama. Walaysa lakal akhirah, bukan untuk engkau yang kedua. Benda second one bukan. Mana ni konsep masalah dosa pandangan mata. Mana kalau kita lintas-lintas, turun motor lintas. Lepas tu kemudian depan kedai anjing tu, ada orang pakai seluar pendek. Sekali lintas, dah ternampak. Jangan ulang kali kedua. Tapi selalu tu lah. Masalahnya, pandangan kedua tu masalah dia. Kita itu dah mana. Tak alihkan diri yang besar, takkan tak ingat Tuhan. Kan? Bukan confuse. Ya ke macam ni kan? Ya ke?
Confused pula. Tak, anyway kan. Okay. Jadi dalam konteks ni, okay, jadi bila ustaz kita ni kan, dia ada yang kata itu. Dia kadang-kadang bila dia Qatadah, bukannya orang yang Qadariyah, tapi dia dituduh tentang Qadar. Kes tajuk kata-kata dia tentang perkara tersebut. Sebab ahli maksiat, memang kadang-kadang separuh ni buat maksiat, lepas tu kata dah takdir. Kenapa macam dah takdir? Saya jahat, dah takdir. Faham tak? Itu kata-kata setan. Iblis cakap macam tu. Pasal dia kata bila dia sesat, kan dia kata 2 kali dia ulang Quran. Taha satu lagi surah. Taha sekali. Dalam surah tiga kali. A'raf 16. A'raf 16. Al-Hijr 39. Al-Hijru 39. Dua tu. Ha? Taha lain. Ayat lain. Dua tu. Dia pasal dia kata, bila dalam konteks dia macam ni, kan bila dia kufur perintah Tuhan kan untuk sujud pada Adam. Dia kata apa? Rabbi bima aghwaytani. Atau satu ayat, dia kata, qala fa bima aghwaytani. Wahai Tuhan, dengan sebab engkau sesatkan aku. Ya kan? Kalau kita ikut dia macam geng-geng apa, hakikat, makrifat ni, betul lah tu. Allah Ta'ala izinkan. Keizinan Allah Ta'ala bukan maksud Allah Ta'ala suruh jadi jahat. Izinkan buat jahat satu benda. Masalah pilihan kita dan sebagainya. Memang benda tu dalam ilmu Allah Ta'ala dah tersimpan. Problem sekarang ni yang kita sibuk ilmu Allah Ta'ala yang tersimpan. Buat apa? Itu pengetahuan Allah Ta'ala yang tak akan berubah. Cuma sekarang ni atas kita jangan sekali-kali redha dengan buat maksiat. Yang kata itu takdir. Dah takdir. Kan, kenapa tak solat? Dah takdir. Kan, solat tak solat dan takdir. Kan, berzina dan takdir. Kan, dia minum arak dah takdir. Dah tertulis di Lauh Mahfuz. Saya akan minum arak. Saya tak tahu nak marah saya buat apa. Di sini timbul tajuk kenapa Qatadah bin Da'amah As-Sadusi kata ini tak boleh keluar. Kata-kata macam tak boleh timbul. Kan, kalau kita kata macam ni, tapi itu kan ketentuan Allah Ta'ala. Tertulis di Lauh Mahfuz, bukan maksud dia Allah Ta'ala paksa kau buat. Pasal ada dalam qadar. Ni qadar kan ada tulisan tu banyak. Qadar kat atas kita ni berjalan. Ada Lauh Mahfuznya. Lepas tu ada hari pertama persenyawaan sperma dan ovum. Lepas tu ada hari 40 malaikat datang. Lepas 40 malaikat datang salin. Lepas tu malam qadar. Setahun sekali datang malam qadar. Kita ada qadar tahunan. Bahkan ada qadar harian pula. Qadar tu bukan satu je. Yang Lauh Mahfuz tu yang tak ada persoalan kita. Nabi pun tak tahu apa dalam tu. Sebab kalau Nabi tahu apa dalam tu, masa Nabi tahu kiamat bila? Itu benda tu memang malaikat salin lah. Cuma masalah sekarang ni boleh bertukar ke tidak? Problem sekarang ni masalah tak boleh bertukar. Itulah sekian. Itu sebab kenapa kita berdoa minta amal kita baik. Amal kita buruk, minta amal kita baik. Kita malas, minta Allah Ta'ala jadikan kita bantu kita. Sebab benda berkenaan termasuk dalam masalah benda terbuka. Terbuka di Allah Ta'ala nak ubah ke padam ke terpulang pada Allah Ta'ala. Dan dengan sebab itu tak ada siapa boleh mengatakan buat dosa dan dia kata saya buat dosa ni sebab qadar Allah Ta'ala. Tak boleh macam tu. Kita yang melihat, betul kata. Kita melihat yang nak nasihatkan orang tu, nak bagi dia tenang, nak jangan kita memandang hina pada orang, ya. Diri individu tadi tak boleh cakap macam tu. Sebab ada benda orang lain tengok, kita dah lepas kan. Contoh macam benda tu, dan nasi jadi bubur. Macam mana? Nak reverse patah balik pun kita marah. Dia tak boleh, kita suruh taubat lah. Bila orang tu buat maksiat, kita suruh taubat sebab benda tu bukan benda tu. Dan bahkan dia dapat apa pengetahuan yang sedikit, dia dapat environment yang tak elok. Itu bukan dia minta, tapi Allah Ta'ala bagi. Cuma dia terpengaruh. Ada orang duduk dalam environment tak elok tapi berjaya selamatkan diri. Ada orang duduk dalam environment tak elok dan follow. Dia hanyut sama. So sekarang ni orang tu hanyut atas kelemahan dia. Allah Ta'ala izinkan, tapi bukan kita redha. Dia sendiri tak boleh kata saya dosa dan dia happy. Attitude kita kepada perbuatan kita tu itulah tanda iman. So dengan sebab itu bila manusia ni macam ada kan timbul tajuk baru ni. Qatadah pun adalah qadariyah. Maka macam tu siapa cakap qadariyah? Dituduh dengan qadariyah sebab dia cakap macam tu. Satu persoalan. Maka kita sendiri pun takkan nasihat. Kita ustaz yang cakap pun takkan nasihat pada orang yang buat maksiat, kata tak apa, redha je lah qadar Allah Ta'ala. Kalau accident betul. Accident. Bawa laju ke tak bawa laju, tetap akan accident berlaku kan. Kita dah qadar Allah Ta'ala sebut. Mati ke tercekik air ke, mati makan ubat ke kan.
kena demam dan sebagainya. Itu qadar Allah Taala. Ya. Kalau kita main hujan, lepas tu demam. Kan? Ada orang main hujan tak ada demam. Itu qadar Allah Taala. Kita kata kalau kena redha. Adapun dosa kita buat yang kita laksanakan, yang benar-benar pasal dosa ni kena amal. Dia buat baik, tak perlu sangat. Kita tahan diri daripada dosa pun dah dikira sebagai kebajikan. Tahan diri dari buat dosa. Itu kebajikan. Bukan benda neutral, tak. Kan buat baik, neutral, okay. buat jahat. Kita sangka tinggalkan kejahatan tu, tak. Kejahatan tu, ini kebaikan. Ini kebaikan. Tak nak, ini kebaikan. Pasal meninggalkan kejahatan tu adalah kebaikan. Okay? Meninggalkan jadi tapi buat kejahatan pula dia kata perlukan pada usaha. Nak kena tengok, nak kena pegang. Pasal dosa dia tak dikira hanya setakat lintasan hati. Setakat lintasan hati tak dikira. Tak kira. Ya, tapi janganlah biasakan hati dengan macam tu pula. Kalau anda kata hati kita ada benda-benda yang tak betul dan sebagainya, baiki, sebab benda tu penyakit. Kalau kita biarkan berterusan, dia akan jadi menguasai hati kita. Yang kita macam tak apalah, okeylah. Niat. Belum lagi, jangan biasakan. Dia akan mempengaruhi kehidupan kita. Tapi kalau anda kata benda terlintas dan sebagainya, kita tak suka lintasan tersebut. Lintasan kita buruk sangka pada orang, kita tak suka lintasan tu. So kita kena baikilah. Kan? Dan minta ampun kepada Allah Taala. Walaupun Allah Taala dah kata la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak Allah tanggung pada senyawa kecuali apa keupayaan dia. Laha ma kasabat. Untuknya apa dia kerjakan. Wa 'alaiha, kena ke atas dia maktasabat, apa dia kerjakan. Tapi digunakan iktasabar dan kasabar. Kasabar kerja, iktasabar bekerja bersungguh-sungguh. Dia para ulama bahaskan, dia kata untuk buat jahat lagi dahsyat sebenarnya. Setakat duduk diam macam ni kan, tak boleh je jahat lagi. Anda kena cakap, kena tengok, kena buat. Tapi mengelakkan diri daripada buat jahat kan, tak nak keluar, pergi buat maksiat, tak nak keluar, takut nanti kena maksiat. Jadi benda tu kebajikan. Menghalang diri kita daripada benda bukan adalah kebajikan. Tapi kalau anda kata kejahatan, nak pergi contoh macam nak tengok apa benda bukan-bukan di pasar raya, anda kena pergi keluar. Mana duduk diam macam nampak. Tak ada. Anda kena beli, lepas tu kena bayar minyak lagi, itu jam pula. Nak pergi beli wayang, kena bayar duit. Tiket. Even arak bawah ni pun mahal tau. Yang murah ke? Yang macam harga jus oren. Mahal gila. Maksud dia untuk buat maksiat tu kena mahal, kena ni. Kadang-kadang segelas arak tu kadang-kadang ada jenis sampai peringkat, ini kawan cerita. Ada jenis kata ada kawan cerita. Ada jenis dia kata sampaikan satu cawan tu kan penuh pun. Kau sampai sini setengah aje $20. Bukan gini je $20. Nak buat jahat ni mah payah sebenarnya. Nak buat jahat, contoh macam orang tu kata nak tengok penari bugil, pergi dekat Thailand. Ingat free. Jalan kat jauh gila kena jalan, accident lagi, takut tembak dia orang Thailand dan sebagainya. Tak, maksud dia untuk buat jahat sebenarnya payah. Ya. Nak buat jahat ni payah. Nak pergi tu, dia diam tiba-tiba tersekodeng. Tangan kena type kalau kita buat jahat ikut komputer. Kena type, kena sekian. Mana tiba-tiba URL tu buka. Saya tahu buka komputer tiba-tiba dia keluar ustaz. Mana saya tahu. Faham tak? Mana ada? Dia mesti tekan satu. Yang kata tekan iklan, siapa suruh? Maksud dia iklan banyak iklan. Iklan tepi tu jual kasut pun ada. Iklan tepi ni jual popiah pun ada. Kan? Harga barang murah pun ada. Kau tekan gambar perempuan apa hal? Faham tak? So setiap kali manusia tu buat jahat, sebenarnya dia benda tu kerja. Dia memang dia, itu faham tak? Kena usaha. Itu sebab kenapa dalam konteks tu disebut wa 'alaiha maktasabat. Kena ke atasnya apa yang dia, pasal iktasabar dengan iktasabar lain. Macam sami'a mendengar, istama'a mendengar bersungguh-sungguh. Macam kita kata orang kata apa wa idza quri'al Quran, bila dibacakan Quran fastami'u. Dia bukan isma'. Allah kata fasma'u. Allah kata fastami'u. Dengarlah bersungguh-sungguh. Ada beza, dengar saja dengan sesungguh. Dengar saja lintas tak tahu. Dengar sesungguh, every ayat kita tumpukan. Jadi macam dia kasabah dengan iktasabah tu lahama kasabat, untuk jiwa itu apa dia kerjakan, wa 'alaiha ma iktasabat. Bukan jamak taksir lah. Memanglah ha tu jiwa.
Nafsan, nafs, jiwa. Kasaba, kerja. Satu, kasaba, muzakkar. Kasaba, singular, feminin. Muannas ghaibah, kasabat. Kasaba, kasabu, kasabat. Iktasabu, iktasabat. Hiya. Pasal nafs tu perempuan, mana ada jamak taksir tu? Mana jamak taksir tu? Tak ada. Jamak taksir apa? Ha? Mana? Bukan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha. Mana ada jamak kat situ? Semua satu. Satu perempuan. Jadi memang buat jahat kena buka pintu, kena scan, kena keluar rumah, kena tekan remote. Mana tiba-tiba buka telefon, kan? Tiba-tiba je ada apa pageant atau cantik. Mana ada? Lepas tu dah ada. Awak tak ada tangan alih kan ke? Remote tak berfungsi. Mana ada? Ustaz cakap iklan banyak, ikan kasut pun ada. Ikan kasut pun ada. Kau tengok iklan yang bila perempuan tu tunjuk bahu, tunjuk ketiak tu, tengoklah. Yang tu masalah dia. Tunjuk ketiak, tunjuk bahu kan. Kulit kau cantik sekali gitu. Benda-benda entah. Tapi bila kata perempuan, bila orang kata, bila Nabi kata, aku tak jumpa pada orang yang makhluk yang punya apa yang paling lebih banyak yang kurang akal dan kurang agama berbanding wanita, banyak orang marah. Banyak orang marah kata apalah kau tu perempuan kurang akal. Yang beri kat televisyen tu, yang selak bahu tu, selak perut tu, selak ketiak tu. Tak ada lelaki, seriously. Ada juga untuk peluh. Peluh kan gitu. Tak, pasal murah sangat. Yang saya cakap macam ni kan orang marah kan. Tapi kau tengok macam sistem Islam ke golongan yang anti hak pejuang wanita. Tak bercakap, cakaplah. Apa perempuan dimanipulasikan, jual kereta letak perempuan. Sampai sekarang saya tak puas hati. Kadang-kadang dekat orang utama ni kan ada buat permainan kereta kan. Nak gatal juga pergi tengok walaupun duit tak ada nak beli. Tapi kan tepi tu perempuan pakai skirt pendek. Apa kaitan skirt pendek dengan kereta tu? Apa masalah? Masalah jual laptop baru keluar. Apa Asus ke. Lepas tu perempuan pakai skirt pendek jual pegang. Perempuan tak pandai pun menaip kadang. Bukan dia programmer komputer pun. Nanti kita tengok kenapa nak kena jumpa dia. Pegang handphone baru. Perempuan pakai baju tak cukup. Apa hal? Murah sangat, kan? Terlalu murah sangat dipergunakan. Tapi bila kita cakap macam ni, dia kata tak ada marah. Tapi itulah realiti dia. Macam iklan tunjuk ketiak, jangan tengoklah. Itu ada pilihan kan tu dia keluar je, Dove, ketiak anda. Tapi alihlah tempat lain. Kalau payah sangat cabut je ni pelak tu. Bukan susah sangat, bukannya kalau tak tengok televisyen mati. Betul tak? Televisyen mati, mana ada? Boleh je kan hidup. Kadang-kadang kehidupan dunia ni asyik benda macam tu, interaksi suami isteri tak ada. Kan? Suami tengok tu, isteri tengok Korea. Suami cakap, kan? Itu konsep dia. Jadi dengan sebab itu bila manusia ni kita buat kerja jahat, dia kena letih. Dia bukan benda tu berlaku dengan qadar. Qadar berlaku saya jahat macam mana? Itu dia kena ada usaha tadi lebih daripada usaha buat baik. Menyekat diri kita buat jahat dah ada kebaikan. Tapi kejahatan tadi kena buat. Dia tak ada benda free. Bahkan kejahatan tadi adalah benda. Jadi bila sebut tentang amal, pasal dalam konteks ni pasal kita dengan bangsa-bangsa tadi, Yahudi ke Nasrani sebagainya. Dalam konteks amal sebenarnya Allah Taala nilai kita segi amalan. Makin takwa kita, itulah makin betulnya kita. Kalau sekiranya seorang mukmin tadi. Cuma masa lepas datangnya Muhammad SAW, tidak lagi terbuka bagi mereka untuk memilih kekal di atas agama mereka, kecuali mereka tidak sampai padanya Islam. Macam sebelum Muhammad SAW datang, sebelum baginda berdakwah sampai ke melepasi sempadan keluarga dan sebagainya. Selagi itu mana rahib-rahib pendeta-pendeta Yahudi atau Nasrani itu, mereka punya alasan untuk tak nampak lagi Muhammad itu betul ke tidak. Tapi setelah sampai pada mereka Muhammad itu siapa, zaman kita sekarang ni, dia tak ada alasan dah. Macam tu kenapa bila kita kata tidak mendengar namaku, tidak seorang Yahudi, tidak Nasrani, dia tak beriman dengan aku kecuali dia akan masuk neraka. So benda tadi adakah apply kepada Yahudi Nasrani? Macam mana dengan Buddha atau Hindu atau agama-agama Shinto dan sebagainya? Dia sama juga. Dalam konsep ni manusia semua cari agama. Tapi bila agama itu datang atau kebenaran Muhammad itu datang, mereka tak nak dengar. Sekalipun kalau orang tu kata saya nak memerintah macam Umar Abdul Aziz, pernah dengar nama Muhammad tapi tak masuk Islam,
Tetap kita kata, saya kat mana kita jawab neraka. Saya ni sabda Nabi. Benda yang bukan kita ada optional untuk kata tak apa kot lepas. Tak boleh. Dia baik, walau dia baik. Zaman Nabi dulu ada orang baik yang tak lepas pun. Bahkan sebelum memang ada orang yang baik tapi baik dari segi akhlak, tapi tidak Islam, tak boleh. Bapa Nabi sendiri Abu Talib. Siapa kata jahat? Semua kata baik. Tolong Nabi lagi, pertahankan dakwah Nabi lagi, tapi tidak disenaraikan. Bahkan Nabi dengan jelas menjelaskan bahawa kedudukan bapa saudara adalah neraka. Diringankan, diberi sisaan paling ringan sebab bantuan daripada Nabi. Bukan sebab kerana dia bapa saudara Nabi saja. Okey? Kerana sungguhnya amalan, dia kata bagi pasal dia kata kerana bagi kami amalan kami dan untuk kamu amalan kamu. Untuk kami amalan kami, lana amalukum amalukum. Dan sungguhnya amalan kami amalan kami ni dibersihkan ia oleh ikhlas. Okey? Dan menuntut pahala daripada Allah Taala sahaja, tidak ada yang lain. Wa lahu mukhlisun, sebab apa yang dalam konteks amal kami ni, amal kami buat ikhlas lillahi taala. Amal kami untuk pahala si Allah Taala, tidak ada yang lain. Okey. Jadi dan dia kata kat sini dan bahkan dengan kami tak menyangka bahawa orang dahulu Yahudi atau Nasrani. Yang betul lah. Mana asas pertama amal agama tadi, dan tidak kita rasakan bahawa sebelum kita ni Yahudi atau Nasrani. Sebab diorang kata Yahudi atau Nasrani. Sebab tu Allah Ta'ala nyatakan lepas tu, apa ayat berkenaan Allah Ta'ala nyatakan, Am taquluna inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbata kanu hudan aw nasara. Qul a antum a'lamu amillah wa man adlam mimman katama syahadatan 'indahu minallah wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Jadi dekat sini dia kata, dan kami tak menyangka bahawa orang terdahulu, mereka dahulu Yahudi atau Nasrani, dan tidak adalah Ibrahim, tidak anak-anaknya kecuali mereka ni adalah orang-orang Islam. Sebab dalam surah Al-Imran ayat 67 Allah Taala nyatakan, maka Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniya. Tidak ada Yahudi, Ibrahim itu dia seorang Yahudi, tidak juga seorang Nasrani. Walakin kana hanifan muslima, tapi dia dahulu adalah seorang yang tulus, muslim, menyerah Allah Taala. Wa ma kana musyrikin, tidak pernah dia menjadikan orang yang musyrik. Dan tidak ada Taurat dan Injil kecuali sesudah daripada Ibrahim. Tidak ada Taurat dan Injil kecuali selepas daripada Ibrahim. Kecuali selepas daripada Ibrahim alaihissalam, Dan juga dan tiadalah siapa sudah daripada Ibrahim seperti Ismail, Ishak, Yaqub dan anak-anaknya. Asbat tu anak-anak Yaqub. Asbat sekalipun dia kata kisah kamu dia kata benda tu sekiranya kamu ada pengetahuan, bagi tahu. Kat sini konteks di mana bila mereka berhujah kata Ibrahim itu Yahudi. Dan kita minta proof daripada kitab dia. Sebab problem dia gelaran Yahudi itu hanya selepas Taurat. Okey. Dan juga gelaran Nasrani hanya selepas Injil. So macam mana Ibrahim menjadi Yahudi atau Nasrani? Okey. Maka dengan itu kalau dia kata sekiranya kamu ada sebarang pengetahuan, selain dari itu, maka jawab kami. Adakah kamu lebih mengetahui perkara ini atau Allah Ta'ala? Kul antum a'lamu amillah. Adakah kamu tahu ataupun Allah Ta'ala lebih tahu? Kan Allah Ta'ala yang cipta kamu, dia lebih tahu atau kamu lebih tahu? Allah Ta'ala lebih tahu. Okey? Dan tiada waman azlaman kata masyahadatan indahu minallah, dan tiada siapa lebih sesat, lebih zalim banding orang yang menyembunyikan satu penyaksian di sisinya, daripada Allah, azlaman kata masyahadatan indahu minallah. Mana yang penyaksian tersebut datang dari Allah Ta'ala, tapi sembunyikan pula, dia kata. Maksud dia kata, dan tidak ada siapa lebih zalim berbanding kalian, kerana perbuatan kalian menyembunyikan penyaksian kebenaran ke atas para anbiya semua sekali, dan penyaksian kebenaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi petunjuk. Nabi Muhammad SAW punya petunjuk, punya penyaksian pun disuruhkan. Ada dalam kitab mereka tapi mereka suruhkan. Nanti insya-Allah kita akan sampai nanti pada benda berkenaan. Baik. Dan hujung ayat tersebut Allah Ta'ala nyatakan, tilka ummatun qad khalat. Tilka itu ummatun, umat, bangsa, qad khalat, telah berlalu. Laha ma kasabat, untuknya apa dia kerjakan. Walakum ma kasabtum, untuk kamu apa kamu kerjakan. Wala tusaluna amma kanu ya'malun, kamu tak akan ditanya mengenai apa mereka dahulu kerjakan. Okey, jadi dikata kat sini, dia kata, dan apabila hubungan ayat-ayat kita baca tadi kepada batasan ini,
Zahir dan bahawa zahir perbezaan. Maka dan sungguh nyata bahawa mereka kaum tadi tidak kebaikan yang diharap dari mereka. Maka dimulakan dengan apa? Dengan muka surat yang baru. Mana lembaran yang baru. Dan daripada lembaran-lembaran sejarah. Dan ditutup lembaran mereka, dibuka lembaran yang baru untuk umat Islam. Sebab lepas Allah ceritakan apa yang jadi itu, Allah kata itu umat yang telah lalu. Untuk mereka kerjakan kan? Untuk kamu apa kerjaan? Kamu tak ditanya apa mereka dah buat. Jadi kamu tak tanya. Jadi apa kesilapan mereka kita akan ulang. Jadi lepas tu melipat sirah mereka untuk datang kedudukan mereka ni sirah yang baru. Mereka kata Muhammad kutub. Dia kata kemudian menutup baris-baris ayat berkenaan dengan bentuk pemutus yang memutuskan di antara dua umat dan mengisytiharkan tamatnya zaman umat berkenaan yang pertama untuk bermula umat yang berikutnya. Dan umat kedua dengan nyatakan tilka ummatun qad khalat, itu umat yang telah lalu, laha ma kasabat, baginya apa dia kerjakan, walakum ma kasabtum, untuk mereka apa yang kerjakan, untuk mereka apa kerjakan, untuk kamu apa kamu kerjakan, wala tusaluna amma kanu ya'malun, tidak kalian ditanya mengenai apa yang dahulu mereka kerjakan. Apa mereka buat kamu tak ditanya. Jadi itu asas kita. Diorang silap, kita tak ikut. Apa yang berlaku itu yang terjadi dalam sejarah dan kita tidak pernah ulang balik untuk ungkit kesilapan, tapi kita belajar dari kesilapan mereka. Okey, berhenti sini. Wallahu a'lam. InsyaAllah kejap lagi kita ada syekh kita datang dah. Minor sign of the hour. Okey, mana tanda-tanda kecil kiamat dan tanda-tanda telah berlalu. Ustaz Harith Syaraidah kejap lagi mula di dan Diwani. Dan esok insya-Allah Ahad ada kuliah syarah kitab Minhajul Qasidin oleh Dr. Abdul Abdul Rahman jam 11 pagi. Okay, wallahu alam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Insya-Allah anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.